Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Yang berbahagia Tuan Moderator Majlis, yang berbahagia Sahibu Fadilah Tuan Pengerusi Surau Desa Cempaka Al-Fadhil Dr. Abdullah, seluruh ahli jawatan kuasa surau yang dirahmati Allah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Kita tiba pada ayat yang ke-8 daripada surah Al-Kahf. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan jurza. Maksudnya, dan sesungguhnya kami akan jadikan apa yang ada di bumi itu berkeadaan punah ranah sebagai tanah yang tandus. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ayat yang ke-8 ini juga merupakan tasliyah. Apakah makna tasliyah? Ayat yang menjadi kegembiraan bagi Nabi, pengubat lara bagi Nabi, kerana semua itu Nabi tertekan melihat musyrikin Mekah mengadakan pelbagai tentangan, pelbagai gerakan untuk membinasa, menghalang, menyekat dakwah Nabi. Dan menerusi ayat ke-8 ini menandakan bahawasanya usaha mereka itu pasti akan menerima natijah paling lambat ialah di negeri akhirat. Sebagaimana saya sentuh pada kuliah telah lalu, Nabi agak tertekan disebabkan wahyu tak datang cepat. Nabi di persimpangan, apa nak kena buat? Nabi ternanti-nanti berita daripada Tuhan, apakah yang akan berlaku kepada pihak musyrikin Mekah yang buat macam-macam kepada umat Islam. Ayat ini hadirin tentang kemusnahan yang akan berlaku di masa depan. Betapa tingginya iman Nabi. Nabi dia tak nak ayat kehancuran di depan mata. Ayat papar, ayat tunjuk, ayat dedahkan kemusnahan golongan yang menentang ini di kemudian hari pun sudah memadai bagi Nabi dan sudah dapat meyakini Nabi bahawasanya Allah itu Maha Pembalas. Nampak tuan-tuan puan, jauh bezanya iman kita, iman Nabi ni. Kalau ada orang buat zalim, buat jahat, buat benda tak betul, kita nak dia ni dapat balasan segera. Tapi Nabi tak kisah. Di akhirat pun Tuhan hukum pun tak mengapa, kerana pasti janji Tuhan akan berlaku. Menerusi ayat ke-8 ini dimulakan dengan kalimah inna. Inna ini dalam bahasa Arab dipanggil sebagai harfu taukid, huruf penegasan, huruf Tuhan berjanji nak buat benda ni. Ada banyak ayat dimulakan dengan inna. Kata alim ulama dalam bahasa Arab, inna juga fungsinya ialah untuk menggamit perhatian. Ayat yang lain tengah cerita, tiba-tiba berlakunya inna untuk tarik perhatian yang lebih. Contoh, kita tengah masuk acara sukan. Bila sukan ni, dia ada pengadil, dia ada penjaga garisan, ada yang akan urus, manage sukan yang berlangsung. Tengah-tengah kita rancak bersukan ni, kita tahu ada pengadil. Tiba-tiba pengadil tiup whistle. Dia kata perhatian sekejap. Sebelum kita mula semula, sekejap.
Macam tu juga inna ni sekejap. Berbanding ayat lain, tunggu sekejap, amati ayat ni. Contohnya dalam surah Al-Hijj, dalam keadaan muqaddimah surah itu Allah Ta'ala cerita kebesaran Tuhan, tiba-tiba muncul ayat, inna nahnu nazzalna dzikr wa inna lahu lahafizun. Allah Ta'ala cerita dia lah yang buat muka bumi ni, Allah adalah Tuhan yang sebenar. Tiba-tiba sesungguhnya kamilah yang turunkan Quran. Apa mesejnya? Allah itu diingati, Allah itu dijunjung. Dalam pada itu benda yang Tuhan turunkan Al-Quran pun kena ada sikap yang sama. Perkataan inna ini kadang berlaku tengah ayat, kadang dia berlaku awal-awal surah. Sebagai ayat yang kita hafaz, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yakni Al-Quran, pada malam Lailatul Qadar. Di sini apa mesejnya? Allah Ta'ala benar-benar akan buat janji Tuhan, jadikan apa jua di bumi ini punah ranah. Orang yang sihat akalnya, dia akan takut ayat ni. Musyrikin Mekah ketika Nabi baca ayat ni, kalau dia guna akal, dia ada perasaan, dia takut. Sedangkan ayat ni cerita apa jua yang tumbuh, apa jua yang ada muka bumi ni musnah. Tapi apa mesejnya? Ialah kalaulah benda tumbuhan rumah musnah, apatah lagi manusia yang ada tanggungjawab, apatah lagi manusia yang perlu bertanggungjawab pada Tuhannya, takkan tak musnah. Jadi kalau menghayati ayat ni, mereka akan takut kepada Tuhan. Dan Nabi mendapat mesej betapa angkuhnya mereka itu, satu hari nanti pasti mereka tumbang. Kalaulah mereka tak mati hari ini, umur masih panjang, tetap akan berlaku kemusnahan. Dan last episode, golong yang menentang agama ini bukan sekadar zaman Nabi, dia akan berterusan sampai kiamat. Selagi mana tak padam alam ini, tak kiamat, ada sahaja fariqun fil jannah wa fariqun fil nar. Kelompok ahli syurga, kelompok ahli neraka. Yang beriman, tak beriman. Yang Islam dan tak Islam. Umat Islam dan umat kufur akan sentiasa ada. Kenapa Tuhan biar? Biar dulu. Nanti last sekali bila hari akhir dalam alam ini Tuhan musnah dah nampak. Gunung ganang sudah berterbangan. Benda yang tumbuh atas bumi ini sudah hancur. Masa tu baru nak masuk Islam. Keimanannya sudah pun terlambat. Jadi bila mana baca ayat ni, Nabi baca, ada yang masuk Islam, terima Islam, ada juga yang terus angkuh dengan kekufurannya. Satu hari nanti dia pasti terima padah. Kesemua makhluk akan musnah. Bumi yang mengandungi nikmat akan menjadi rata dan tandus. Kiranya nanti surau desa Cempaka pun dah tak ada di atas muka bumi ini. Kalaulah surau yang tuan-tuan bina dengan keringat, dengan dana ni pun tak ada, apatah lagi lah rumah kita masing-masing. Apatah lagi duit simpanan. Apatah lagi pangkat kebesaran. Semua musnah. Yang akan tinggal hanyalah pahala yang pernah kita bina. Bila mana semua musnah, apa simboliknya, apa mesejnya? Ialah Allah Ta'ala nak bawa kita ke alam yang baru. Yang kata dunia ni ada pelbagai makna. Satu yang hampir dengan kita, itu juga makna dunia. Akhirat ni benda jauh tak nampak. Dunia juga benda yang dekat dengan hati, benda yang kita seronok, itu dunia. Dunia juga diistilahkan apa yang bersifat sekejap. Setiap benda dia ada limit, dia ada tempoh. Mic, telefon, semua ada tempoh. Sebab itu pihak yang menerbitkan gadget, dia sentiasa merancang apa lagi produk terkini. Sebab dia tahu produk yang hebat macam mana pun akan musnah, akan dah tak guna, tak dapat sesuai dengan masa. Ini semua sifat benda dalam dunia ni. Bila dah tamat, kemuncak tamat berlakunya kiamat. Ada satu alam baru yang akan saya tuan-tuan tempuh hidup selama-lamanya. Dah tak ada lagi istilah musnah.
itulah alam akhirah, yang dimana dalam bahasa Melayu kita menyebut alam akhirat. Dah akhir dah alam itu, alam penghabisan, alam yang tak akan dimulakan lagi sekali lagi. Berkata alim ulama, bila mana Allah Ta'ala jadikan alam ini tandus, akhirnya lenyap. Manusia kalau hari itu, kalau dia masih hidup, dia pun mati, bangun alam baru di tempat yang ditransfer daripada alam bumi mengikut setengah ulama. Itulah alam mahsyar, padang mahsyar, yang sebilangan di kalangan ulama menyatakan padang mahsyar ni dia asal pada bumi, khasnya bumi padang Arafah. Padang Arafah tu Tuhan transfer, ubah kepada medan yang akan kekal. Padang Arafah walaupun tempat wukuf kita tunai haji, kalau buat haji tak pergi ke Arafah, tak sah haji. Dia buat rukun haji tapi tak pergi wakaf di situ, tak sah. Menunjukkan padang Arafah ni sebahagian daripada perkara wajib haji, special, tapi dia akan berakhir. Tuhan tukar pergi letak dalam akhirat, namanya adalah mahsyar. Cuba tengok sekarang ni, kalau kita tengok himpunan manusia di padang mahsyar boleh capai sehingga 3 juta, bahkan mengikut setengah pengkaji sebenarnya lebih daripada 3 juta, boleh capai sehingga 4 juta lebih. Ini kerana yang 3 juta itu on data, dalam data. Yang 1 juta tambahan tu yang jenis pergi tanpa visa, duduk tepi-tepi bukit, yang penduduk Madinah, penduduk Mekah yang datang tanpa immigration, yang datang pada India jalan kaki, menerusi jalan tikus sampai juga di situ, maka boleh capai 4 juta. Sedangkan laman Arafah ini kita ukur lebih kurang macam bandar baru nilai ya. Tengah-tengah dataran nilai tu sampailah lebih kurang sampai ke ESO lah, ESO yang dekat depan ni, lebih kurang macam tu je. Tapi boleh muat jutaan manusia, memberi simbol, memberi alamat. Kalau di dunia pun boleh menampung, apatah lagi di akhirat. Tuhan akan ubah, Tuhan akan evolusikannya menjadi satu persidangan yang akan menampung manusia zaman per zaman. Bahkan padang yang tandus itu tak ada apa-apa, putih je. Warnanya putih, tak ada gunung ganang. Nun jauh di sana, kiri kanan tengah atas bawah. Bukan sekadar menempatkan jumlah yang begitu ramai di kalangan manusia, bahkan segala haiwan pun dihadirkan, jin pun dihadirkan. Hebatnya teknologi Allah. Dalam tafsir berkenaan dengan padang mahsyar, Allah Ta'ala juga angkut segala berhala sembahan selain daripada Allah, letak juga di situ. Ada lagi diletakkan juga Taghut. Taghut ni adalah sesuatu yang manusia suka sangat di atas muka bumi. Mungkin kenderaan, mungkin bangunan, aset tertentu Tuhan hadirkan juga. Tetapi hanya 2 golongan yang akan terus menampak. Yang lain itu sementara waktu yang tunjuk pada manusia, kemudian dihilangkan. Untuk menunjukkan segala usaha manusia ni Tuhan dah yang kekalkan. Dan akhirnya Tuhan jugalah yang musnahkan. Benda yang manusia rasa kekal tu, Tuhan buat mari pada mahsyar, rupanya tak boleh nak tolong. Hatta benda kebesaran, manusia suka benda tu sedikit pun tak boleh nak tolong. Haiwan juga dibangkitkan, tunjuk pada manusia dalam hadis. Umpamanya Nabi tunjuk, di samping ada juga tragedi yang lain. Didatangkan 2 ekor kambing. Dia mengadu pada Allah, kambing ni bertanduk, dia tanduk aku. Aku tak ada tanduk, aku kena anaya. Maka Allah Ta'ala titah supaya kambing yang tak bertanduk itu menanduk semula kambing tersebut. Kemudian dilenyapkan di padang mahsyar. Memberi kesan pada manusia. Kambing pun Tuhan ambil peduli. Kambing pun Tuhan adili. Apatah lagi manusia yang ada dosa dan pahala. Maka golongan yang kufur akan terus tenggelam, dihimpit dengan ketakutan. Manakala kita, insya-Allah, saya tentu apabila tengok macam ni, kalau yang buruk pun Tuhan ambil kisah, begitu jugalah amalan baik yang pernah kita buat. Pasti hari itu ada natijah yang baik, adanya keselamatan kita selepas
berdiri lama di padang mahsyar. Mengikut pandangan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, manusia ni kalau dia berdiri tu dia rasa terlalu lama, ibarat berdiri 50,000 tahun. Namun untuk kita, insya-Allah, hasil kita jaga rumah Allah, kita amal ibadat, kita tak gemar benda maksiat, kita nak redha Allah ni, kita berdiri sana agak senang. Tetapi ada rasa juga suka. Kenapa Ustaz tak senang selalu? Apa salahnya berdiri selesa macam duduk dalam aircon dalam surau desa Cempaka? Apa masalahnya? Bagi samanya, at least sama macam sekarang ni. Ini pun dah cukup. Tapi akan rasa ketidakselesaan sebuah sedikit. Lepas pada padang mahsyar, timbang amalan lagi. Kemudian lalu titian sirat. Dah ada pahala, tapi kena lalu juga. Bila lalu tu nampak neraka di bawah. Maknanya tak mudah perjalanan di akhirat. Memberi petunjuk bahawasanya bila mana dah berjaya lalui laluan-laluan ini, masuk ke syurga, dah tak ada dah episod suka dalam hidup buat selama-lamanya. Bila kita lalu atas titian sirat, berdiri lama di padang mahsyar, tengok golongan derhaka pada Allah, ahli maksiat, golongan kufur, begitu derita ketika itu, maka timbullah kesyukuran pada Allah. Mujurlah aku jadi orang Islam. Mujurlah dulu aku cari ilmu dan aku beramal soleh. Kalau tak atas rahmat Allah, peluang yang Tuhan bagi masa hidup dunia dulu, aku jadi seperti mereka. Maka bertambah syukurlah kita kepada Allah. Maka bila masuk dalam syurga, tempat hidangan nikmat, macam-macam yang akan kita dapat. Dalam pada itu timbul terima kasih yang bersangatan kepada Tuhan yang Maha Memberi. Kita masuk pada ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9, setelah mana Allah Ta'ala berceritakan tentang kemusnahan alam yang akan dijanjikan. Ayat ke-9 pula masuk pada tema yang baru. Apa mesejnya tuan-tuan? Kenapa letak tema baru selepas ayat musnah? Kalau tak mahu dimusnahkan Allah, nak kekal dengan akhirat dan syurga, benda-benda janggal dalam Al-Quran hendaklah diterima secara bulat hati. Jangan tuan-tuan dan saya kita pilih-pilih Al-Quran untuk diyakini. Golongan cabar agama ni bukan nanti zaman Nabi, sekarang pun ada. Sekarang pun ada, kesian tengok. Dia pernah mengaji sekolah menengah hatta masuk universiti. Tapi bab pendidikan Islam tak masuk dalam hati. Pernah masuk sekolah menengah, bukan nanti sekolah agama. Jenis tuntut perempuan ni kita nak pada agama, kadang kita nasihat pada anak murid. Kakak, pakai tudunglah datang sekolah nak. Kita sebut pada para pelajar lelaki dan perempuan, walaupun kalian belajar matematik, tapi jangan balik sampai buat homework mat ni sampai tak semayang ya. Kita ingatinya. Maknanya apa? Sistem pendidikan ada mencurahkan ilmu agama. Tapi ada pihak ambil, ada pihak campak semula. Belajar tak? Tapi bila dia mengaji tinggi, dia ada pangkat, dia ada harta, dia jadi buta agama. Dia mula outspoken tentang agama. Boleh dalam ucapannya pada pekerja bawahan, awal ucapannya, marilah kita bekerja bersungguh-sungguh. Karena kalau kita tak bekerja, macam mana nak dapat rezeki, tuan-tuan? Celah ucapan yang baik tu, dia kata nak bekerja elok, tapi jangan cuba baca Quran lah. Tempat mengaji, tempat kita kerja ni bukan tempat mengaji Quran. Ni saya tengok waktu rehat ada pergi masuk surah semayang sunat apa semua ni. Seolah-olah sekarang ni Ramadan dah berakhir, ibadat ni tak perlu dah. Itu tak apalah. Sekarang ni yang penting kerja. Dia kecam orang ibadat. Sedangkan yang pergi minum sampai 2 jam, yang curi tulang, curi lauk, dia tak cakap nada tu pun. Tapi bab agama dia sinis. Ayah saya pernah bertemu dengan seorang. Dia kelihatan anti Nisti Azhar tanpa sebab. Puncanya dia dengar cerita orang je. Setiap kali ziarah ayah saya bertanam kawan-kawan, dia cerita ni Nisti Azhar.
Itu Masjid Azhar ni tempat Syiah, bukan elok. Dia tambah lagi, setiap kali jumpa sembang Masjid Azhar. Itu Masjid Azhar ni ada orang kafir mengajar agama, bukan elok. Sedangkan benda yang betul-betul tak elok ada. Dia tak dapat sumber yang pasti, dia kecap. Inilah masalah umat. Ada benda yang tak selesai di kalangan umat kerana mereka tak dapat ilmu yang sebenar. Mereka ini berkeadaan amat rugi di dunia sampailah ke akhirat. Hendaklah kita yakin pada agama. Mai datang saya Quran, datang hadis. Sebagaimana kata Imam Abu Hanifah, fa'ala ar-ra's wal 'ain. Aku letak atas mata, aku letak atas kepala. Maknanya apa? Aku tengok elok-elok, aku letak dalam fikiranku, inilah keutamaanku. Ayat ke-9 menjadi tema bagi surah Al-Kahfi kerana Allah Ta'ala ingin menceritakan tentang pemuda-pemuda yang tidur dalam gua satu ketika dahulu. Firman Allah Ta'ala, am hasibta anna ashabal kahfi war-raqimi kanu min ayatina ajaba. Maksudnya, adakah engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyangka bahawa kisah Ashabul Kahfi dan Ar-Raqim itu sahaja yang menakjubkan? Di antara tanda-tanda yang membuktikan kuasaan kami sebenarnya lebih lagi daripada itu. Apa sebab turunnya ayat ke-9? Ini disebabkan di kalangan penduduk Mekah, mereka berbicara tentang isu pemuda tidur. Semua cerita bab ni. Kesan daripada movie yang ditayangkan oleh ahli kitab dan musyrikin Mekah, mereka teruja dengan cerita ni. Mereka tayang movie ni di segenap penjuru lorong-lorong Mekah. Maksud saya tayang ni adalah viralkan cerita ni. Zaman tu tak ada lagi Pawagam, tak ada lagi channel Astro. Jadi cerita ni menarik perhatian. Nabi tak tahu Ashabul Kahfi. Bagusnya Nabi, dia dengar, Nabi tak mencelah. Nabi tak kata, kalau kalian tahu, aku juga tahu. Nabi pun cakap dengan apa yang dia nak. Tahu. Sifat Nabi dan Nabi yang lain, mereka hanya bercakap berdasarkan wahyu semata-mata. Apa pengajarannya tuan-tuan perempuan? Dalam bab hukum, kita bercakap dengan hukum yang kita tahu. Dan kita serahkan pada ahlinya. Jangan pandai-pandai. Kerana buruk natijahnya. Nabi Muhammad SAW, ada orang pergi tanya, Tuhan tak tahu ke Ashabul Kahfi? Nabi tak tahu, dia tak cakap. Akhirnya golongan musyrikin ambil kesempatan atas isu ini. Kalau Muhammad ni benar, dia utusan Tuhan, dia tahu cerita ni. Ini kelemahan Muhammad. Jadi kita kena provoke. Kita kena provoke. Contoh, ada orang provoke mufti. Diskusi mufti bersama rakyat, contoh. Dia pergi tanya soalan payah-payah. Tuan Datuk Mufti, saya ada satu soalan. Dalam kitab Syiah ada sebut muka surat berapa. Tuan tahu dah kitab ni? Mana dia nak tahu sebab dia bukan Syiah. Kita pergi tanya, dalam Bible versi sekian-sekian menceritakan, Tuan boleh dedahkan tak apa kesilapan Bible ni? Mana Tok Mufti tu nak tahu? Bukan, sebab kadang bukan bidang dia. Ataupun dia pernah mengaji tapi dia tak kuasai ketika tu, dia tak ingat. Orang yang tanya tu rupanya nak merendah-rendahkan. Ni mufti apa ni? Bab ni pun tak tahu. Takkan tak tahu kepalsuan ajaran yang lain. Dia pergi cari pasal macam tu. Musyrikin Mekah menyadari bahawasanya Nabi tak tahu Ashabul Kahfi, maka mereka utus 2 orang. Mengikut riwayat Sayyidina Ibnu Abbas, 2 orang tersebut ialah An-Nadar bin Al-Harith dan Uqbah Abi Mu'ayyid. Pergi jumpa Nabi, dihantar musyrikin Mekah untuk interview Nabi dalam channel 13. Bukan channel 9 ni, channel 13. Siaran langsung di Mekah dan seluruh dunia live. Tanya pada Nabi, interview Nabi, tahu tak tentang Ashabul Kahfi? Nak provoke, nak ambil, nak manipulate.
Mereka tahu dah Nabi ni tak pandai-pandai sebut. Jadi mereka akan manipulasi. Tengok dia ni mengaku utusan Tuhan. Cerita ni pun tak tahu. Mereka nak cuba guna isu ni. Bila mana bertemu dengan Nabi, tiba-tiba Nabi SAW menyebut, Ghadan akhbirukum an as'alikum aw kama qala. Mereka terkejut. Ingatkah Nabi tutup mulut? Ingatkah Nabi kata, aku tak tahu. Nabi pilih cara yang lain. Nabi sebut, esok aku akan bagi tahu pada kalian. Nabi yakin esok Nabi dapat wahyu, esok Nabi akan cerita yang akan mengalahkan segala movie dendangan mereka tentang Ashabul Kahfi yang sebenarnya tak tepat, yang bukan datang pada ilahi. Nabi berkeyakinan esok aku cerita mereka kena tutup pawagang. Mereka kena ikut channel yang Nabi bawa semata-mata. Kerana Nabi optimis dia akan dapat wahyu esok. Esok datang semula, bawa mari semua channel TV, Nabi akan cerita sampai habis. Terkejut dia orang. Hai Muhammad ni, esok dia akan tewaskan kita. Orang-orang lain mereka akan ikut Nabi. Mereka pun balik dalam keadaan kebimbangan. Allah Ta'ala cerita pada Nabi. Ayat ni turun pada Nabi selepas lebih kurang 14 hari pertemuan Nabi dengan reporter. Rupa-rupanya tuan-tuan perempuan, wahyu tak datang esok. Wahyu datang 14 hari. Mulakan dengan ayat 9. Wahai Nabi Muhammad, maksudnya kalau kagum, orang kagum terhadap Ashabul Kahfi, sebenarnya kisah di sisi Tuhan lebih lagi daripada ni. Ar-Raqim. Apa maksud Ar-Raqim dari ayat yang ke-9? Setengah ahli tafsir kata Ar-Raqim ni adalah batu bersurat yang menjadi simbol sejarah. Batu bersurat ketika tu sudah dapat dipahat, telah dapat diada-adakan, dan bahan itu terus kekal di zaman kemudian. Jadi manusia bila tengok Ar-Raqim ni, zaman tu dah ada teknologi, mereka boleh ukir atas batu. Dan kesimpulannya bila baca batu bersurat, contoh tuan-tuan perempuan daripada Terengganu, kita ada batu surat daripada Terengganu, ada tulis fakta sejarah perundangan Islam ditulis di batu bersurat. Jadi bila masyarakat tu tengok Ar-Raqim, apa mereka baca di situ ialah kisah Ashabul Kahfi yang dirakamkan. Penduduk zaman berzaman tahu, termasuk orang Kristian pun tahu kesan daripada peninggalan sejarah tu. Setengah ahli tafsir kata Ar-Raqim ni bukan batu bersurat. Al-Quran tak cerita apa benda Ar-Raqim. Tergantung maknanya. Begitu juga tuan-tuan perempuan kita ada hafaz surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah sebenarnya bahasa Arab tak tahu apa nama ni. Apa nama? Contoh kereta nama Serena. Serena Nissan. Sekilas pandang Serena nama perempuan. Tapi rupanya sabit dengan nama model kereta MPV Nissan. Macam tu juga Ar-Raqim ni apa benda? Rupanya ada ahli tafsir kata batu bersurat. Satu lagi menyatakan anjing yang dipelihara oleh Ashabul Kahfi. Sesuatu yang menakjubkan yang akan kita bincangkan dalam ayat seterusnya. Kenapa tuan-tuan perempuan wahyu terputus selama 14 hari sedangkan isu ni sedang panas? Nabi perlukan bahan untuk menewaskan musyrikin Mekah yang cuba provok umat Islam. Rupanya dalam keadaan perjuangan ni, Allah Ta'ala terus mendidik Nabi SAW agar sentiasa bergantung rapat dengan Tuhan. Inilah tarbiyah daripada Allah yang suka kita faham. Umpama tuan-tuan perempuan dan saya lah, kita semayang tak tinggal, jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan manusia. Tengok-tengok tiap hari ada masalah. Ini duit hilang, esok anak sakit, kemudian hari pula pencuri masuk rumah. Selesai buat report pada polis, settle. Dalam perjalanan balik, tahiyah pula pancit. Tunggu tepi jalan, kita nak buat diri tak pandai, tunggu sampai 3 jam. Bertubut-tubut. Tapi bila tengok aku ni tak buat maksiat, aku tak buat apa jariah tiap hari, rupanya inilah tarbiyah pada Allah. Pahala tu terus masuk dalam akaun.
Kita jadi orang yang begitu tabah dan hidup. Balasan tak nampak di dunia kadang, kita akan dapat balasan baik itu di negeri akhirat. Umpamanya dalam 4 hari kena timpa musibah tu, itulah yang tak akhir dalam hidup. Lepas tu dah tak ada lah masalah macam tu. Kita ada pengalaman dari segi pencuri masuk rumah, dari segi masalah kenderaan ada pengalaman, masalah duit hilang, kita tak hilang punca, masa tu juga kita bertahajud, minta doa pada Allah, ya Allah aku dah tak ada rezeki ni. Rupanya di samping bertahajud ada minta benda lain. Takkan ya Allah duit aku hilang, kita akan minta benda lain sama kepada Allah. Bila anak tak sihat, pengalaman cari ubat. Kan di samping berdoa pergi jumpa farmasi, jumpa doktor, macam mana nak settle masalah ni? Kita dapat experience pengalaman baru. Dan akhirnya bila jiran sakit, kenalan sakit, kita berkongsi ilmu, pahala makin bertambah. Penyakit tu takat demam je, orang lain lebih teruk. Ini pengalaman hidup yang mengkayakan kita di pelbagai sudut yang tak dapat kita fikirkan. Demikianlah Nabi SAW, dia kekasih Allah, bertubi-tubi cabaran. Kita sudah bincang dalam kuliah, sehinggakan Nabi juga menghadapi mati isteri, mati anak-anak, hidup asas senang jadi susah. Nabi ni golongan bangsawan, ada kedudukan di Mekah, akhirnya dipandang begitu hina. Orang respect Nabi pangkat awal, tapi kerana pengikut Nabi, hamba abdi, orang susah, orang cabut kebesaran Al-Amin pada Nabi, orang pandang sinis pada Nabi, katakan Nabi ni mak gila, tak ada akal, orang kena sihir. Kita tak pernah pun terima tomahan macam tu, sedikit je fitnah. Tapi Nabi macam-macam dilungguk di belakang Nabi. Akhirnya apa jadi pada Nabi? Antaranya Nabi digelarkan sebagai Rais Ulul Azmi, ketua bagi Rasul yang begitu tabah. Nabi lah presiden bagi Rasul-Rasul yang pernah diuji. Seperti Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Nabi lah yang paling atas cahaya dalam pahala, kerana Nabi sudah banyak diuji sebelum itu. Mari kita tengok ayat ini. Selepas mana Nabi sabar, wahyu tak datang, datanglah wahyu. Pengajarannya ialah kerana Nabi yakin nak jawab tanpa tunggu signal daripada Allah. Ini tarbiyah daripada Allah. Ini bukan hal biasa ni. Dalam keadaan Nabi lupa, insya-Allah Nabi lupa nak sebut, esok aku akan beritahu sekiranya Allah bagi wahyu. Esok Jibril akan datang dengan izin Allah, aku akan buat liputan khas sidang media channel 13. Kamu semua kena datang. Kerana inilah yang Allah akan hendaki pada aku esok kalau Tuhan nak. Nabi terlupa kalimah-kalimah ni je. Tuhan didik Nabi, jangan tinggal ingat kami. Jangan lupa pada Allah kerana kau Rasul yang mulia. Dianggap satu tarbiyah bagi Nabi. Sampai peringkat tu. Untuk orang-orang soleh macam tuan-tuan perempuan dan saya, insyaAllah kita nak jadi orang soleh ni, antara benda yang ajaib, benda yang janggal ialah bagi orang biasa, kan, dia terima musibah, sakit, hilang duit, anak tak sihat, ini cabaran bagi mereka. Bagi kita pula, orang yang dekat dengan Allah, apa cabaran? Benda tu dianggap biasa lah. Bila waktu malam, tidur sampai subuh, tak pernah bangun tahajud, ia dianggap satu musibah bagi kita. Sebab sakit, hilang duit, ni orang biasa. Tapi bagi kita, kita anggap musibah satu kekurangan dalam hidup, tak tambah ibadat pada Allah. Bila kita terjaga waktu subuh, aku ni tak bangun pun tahajud. Waktu pagi, pukul 4 pagi, pergi beli air je. Lepas tu tidur balik. Waktu malam tak tahajud, terkejut. Tidur balik. Bila kena diri, ya Allah, apa nak jadi pada aku ni? Ni musibah untuk diri aku ni. Aku ada ilmu. Dulu aku buat tahajud. Dulu aku suka baca Quran. Tapi aku dah tinggalkan. Apa nak jadi untuk diri aku ni? Nampak tuan-tuan, perhayatan itu ada sesuatu kurniaan daripada Allah. Kita memikirkan benda yang kurang itu sebagai musibah. Ini amat baik. Demikian Nabi. Nabi bukan buat dosa. Cuma Nabi dia terlupa je nak sebut. Ini satu musibah untuk Nabi.
dan akhirnya Nabi insafi. Lalu Nabi selepas itu makin rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ucapan dan tindakan Nabi. Langsung selepas ini tak tinggalkan ingatan itu kepada Tuhan. Kita tengok pada ayat yang ke-10. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Id awal fityatu ilal kahf faqalu Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada." Manusia ayat ke-10 dan seterusnya, Allah Subhanahu Wa Taala bertubi-tubi mendatangkan ayat explain tentang bagaimana peristiwa ni berlaku. Nabi bila dia dapat masuklah ingatan, Nabi cerita satu demi satu ayat ini kepada musyrikin Mekah. Orang Yahudi pun terperanjat dan tembelang mereka terbuka. Kerana mereka cuba menjuarai tentang Ashabul Kahfi, tapi ada tokok tambah. Ada rempah ratus yang masuk dalam cerita mereka. Ada kepingan tertentu yang mengotorkan cerita mereka itu. Demikianlah tuan-tuan puan kalau kita baca Bible. Kalau kita buka Talmud, kita tengok nak baca surah Maryam. Tengok kandungan ni macam Quran sebab sebut tentang Nabi Isa. Sebut juga tentang Allah dalam versi Alkitab, iaitu Bible Indonesia. Tapi sebenarnya atas akidah Islam, ketahuilah tuan-tuan puan, walaupun nampak serupa, tetap jauh sangat bezanya. Kerana sudah ada campur tangan. Bahkan, kalau kita pergi jumpa paderi, mereka akan mengakui. Mereka tak berselindung. Mereka akan kata Bible ni sebenarnya bukan Nabi Isa tulis, bukan Hawariyun. Hawariyun ni siapa? Sahabat Nabi Isa. Juga mereka tak tulis. Tetapi kandungan agama yang jadi rujukan bagi agama Kristian itu mula ditulis selepas beberapa ratus tahun kehilangan Isa. Tetapi kalau Al-Quran, tuan-tuan jumpalah mufti mana pun, ulama mana pun, tak ada seorang pun sebut bahawasanya kami ada letak 3 ayat dalam tu. Ataupun satu huruf kami sengaja letak, tambah sedikit, nak bagi cantik, nak bagi sedap ayat tu, tak ada. Kerana inilah sifat Al-Quran, sejajar dengan statusnya kitab suci bersih yang datang daripada Allah tanpa sebarang keraguan. Baik, dalam ayat ke-10 ni Allah Ta'ala cerita pada Nabi. Ingat kala peristiwa ketika serombongan orang-orang muda. Orang-orang muda ni macam mana boleh kita tahu? Berdasarkan kalimah Al-Fityah. Dalam ilmu bahasa Arab, Al-Fityah ni menunjukkan 3 orang lebih, bukan 2. Kalau 2, Allah Ta'ala akan guna kalimah yang lain. Fityah ni 3, 4, 5, 6 pun boleh, 7 pun boleh. Quran tak cerita berapa betul-betul. Kalau kita tengok ayat-ayat yang lain, Al-Quran dia tak main nombor. Dan juga Al-Quran dia tak main sebut nama tempat. Melainkan tempat tertentu je, seperti Al-Madinah ada Quran. Baik Baitullah ada, Masjidil Haram ada. Kerana ini adalah tempat-tempat bumi suci umat Islam yang paling utama, termasuklah Al-Masjidil Aqsa. Lain pada itu, bukan tempat center ibadat. Apatah lagi lah Gunung Jerai. Dia tak ada dalam Quran. Tapi boleh tak kita pergi ziarah Gunung Jerai? Gunung Ledang? Boleh. Boleh, tapi kita ada pedoman syarak. Tapi kalau kita pergi ke Masjidil Haram, Baitul Maqdis, Masjid Nabawi, itu sudah memadai. Itu dah cukup lah. Ataupun kita nak pergi tambah tempat lain pun tak apa. Tapi diutamakan 3 tempat ini dalam destinasi umat Islam. Apa punca Al-Quran? Dia tak terang tempat. Dia akan berlaku pemujaan yang lebih. Ziarah tak apa, ibadat tak apa. Tapi bila dia sebut, dia macam setimpat dengan 3 tempat utama. Sebagaimana dalam hadis yang sahih Nabi ada sebut, janganlah terlalu bersusah payah nak travel, melainkan pergi 3 tempat. Yang lain boleh pergi, tapi tempat ni susah payah sedikit tak apa. Yang pertama Mekah, Masjidil Haram. Yang kedua Masjid Nabawi. Dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Kalaulah tiba-tiba
Dalam surah Kahfi ni Allah Ta'ala sebut lokasi. Lokasi ni bukan kubur Nabi, bukan masjid. Ada segelintir umat Islam, dia akan begitu teruja, dia akan pergi duduk di situ, tak keluar-keluar. Dia akan pergi buat khurafat. Kalau ziarah, berdoa, tak apa. Khurafat ni, sampai dia buang baju, dia lap gua tu. Dia kata, rumah kita ni, kalau penduduk Jordan lah, di Jordan ada gua Ashabul Kahfi. Apa akan berlaku? Semua penduduk akan buat pertempatan tepi gua. Kalaulah di Jordan tu berlaku gempa bumi, agak-agak tuntut perempuan, mereka nak pergi mana? Semua akan masuk dalam gua ni. Mana kata gua ni dicerita dalam Quran. Al-Quran tak memuja tempat. Yang Quran nak ialah mengambil pengajaran atas keimanan yang pernah berlaku. Kisah keimanan yang pernah berlaku. Al-Quran mendedahkan sekumpulan orang-orang muda pergi masuk dalam gua. Berdasarkan ilmu tafsir, Al-Kahf ini ialah gua yang sempit, seperti tuan-tuan perempuan pernah naik di atas bukit An-Nur. Disitulah terletaknya Ghar Hira. Ghar Hira artinya gua Hira. Kenapa tak dinamakan Kahf Hira? Kerana ghar ni sempit sikit. Okey, tuan-tuan pernah naik, kita daki daripada bawah naik atas lebih kurang 2 jam begitu. Ada yang 3 jam kalau badan besar sikit. Ada yang jenis runner ni 1 jam setengah sampai. Tapi artinya bukan mudah nak naik. Bila naik tu kena tunggu pula. Naik tu dengan sebagai pendaki handalan Gunung Everest pun pernah daki. Naik begitu pantas. Naik kena tunggu. Ada waiting list. Ada orang masuk dah. Kena tunggu lebih kurang 12 orang keluar baru boleh masuk. Kerana gua tu agak sempit. Tetapi bila disebut Al-Kahf, boleh masuk ramai orang. Kita tu pernah tengok gambar Gua Niah, tempat Gua Tempurung. Ini contoh kalau di Kedah tu di Kuadian, tempat Mak Cun tu ada Gua Kerbau. Gua Kerbau pun boleh masuk banyak orang. Maka boleh diistilahkan Kahf. Jadi Al-Quran nak cerita apa? Pemuda ni larikan diri masuk gua yang luas. Bila mereka masuk sampai mereka boleh tidur, duduk lama di situ. Bila mana mereka masuk, mereka berdoa kepada Tuhan. Apa doa mereka yang boleh tuan-tuan puan-puan nasihat kita amalkan? Doa yang ada dalam Quran ni ada banyak. Al-Quran bila kita ambil doanya, termasuklah kita ambil doa pada hadis, perbuatan ambil itu dinamakan sebagai iqtibas. Iqtibas ni kita keluar buat doa, iqtibas. Demikian juga ada ayat kita keluarkan untuk dijadikan wirid. Itu juga namanya iqtibas. Contoh, kalau kita tak ada aktiviti selepas solat maghrib, kadang ada imam, ustaz kita, tuan-tuan jadi imam, kita akan berzikir inna dina indallahil Islam. Ayat ini diambil daripada surah Al-Imran. Perbuatan ambil itu dikenali sebagai iqtibas. InsyaAllah kita sambung sedikit lagi selepas azan isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, ayat yang ke-10 daripada surah Kahfi ini mengandungi iqtibas. Artinya kita boleh keluarkannya menjadi sebahagian daripada doa kita. Doa ini terbahagi pada dua. Yang pertama dipanggil doa ma'thur, iaitu doa yang diambil pada Quran maupun sunnah. Ini dianggap doa yang paling first class, doa teratas. Saya tahu tuan-tuan, Dr. Abdullah semua ni ada doa ni kita pernah ambil pada sumber ma'thur. Contoh doa yang famous, Rabbana hablana min azwajina, kita ambil. Macam mana kita nak tahu itu doa? Biasanya dimulakan dengan Rabbana. Bahagian yang kedua ialah pada hadis. Tuan-tuan perempuan apa doa? Contohnya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Selalu orang baca, tapi doa ni mustajab, doa ni kualiti dia Allahu Akbar. Sahabat Nabi bila dia baca doa yang Nabi ajar ni, mereka amal sungguh-sungguh, tak tinggal, yakin bulat hati. Contohnya seorang sahabat, dia ni masalah hutang. Hutang tak boleh bayar, jumpa Nabi. Nabi pun bagi doa ni. Dia balik, dia amal, hutangnya selesai. Nampak tuan-tuan, penangan keyakinan yang tinggi. Contohnya lagi dalam kita wirid maupun berdoa, wirid ni juga sebahagian pada doa sebenarnya. Biasanya kita faham doa ni angkat tangan. Tak angkat tangan pun tak apa. Contohnya yang Nabi pernah buat, masa Nabi berzikir, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan boleh juga kadang kita akan berdoa cara angkat tangan. Bahagian yang kedua ialah mengamalkan doa apa yang kita boleh. Tak semua orang boleh juga yang tadi tu. Dia tak hafal, dia tak pernah mengaji, dia tak pernah dengar, payah. Dia payah nak ingat. Tuan-tuan, perempuan dan saya, doa lah dengan bahasa kita. Ya Allah, ya Tuhan, puji Tuhan, kumandangkan apa-apa hajat kepada Tuhan, itu juga adalah doa. Baik, di sini hebatnya Ashabul Kahfi, dia masuk dalam gua akibat dikejar oleh pemerintah yang zalim, dalam keadaan kepenatan, dalam keadaan kesedihan kerana tinggalkan keluarga, dalam keadaan tertekan kerana mereka anak muda. Bila kata anak muda ni sekarang ni nak main game, nak tengok TV, nak berhibur, berseronok. Uniknya Ashabul Kahfi dah kenal lah apa itu iman, apa itu kufur. Ayah mak mereka tak masuk Islam, menjadi sekutu kepada pihak pemerintah yang sudah mengaku jadi Tuhan. Seluruh rakyat jelata bertuhankan pada pemerintah ni. Tapi mereka anak-anak remaja ni kenal Islam, amal Islam, akhirnya terpaksa bawa diri. Patutnya bila jumpa gua nak berselindung, nak sembunyi sekejap, masuk tidur cukup. Masuk sembunyi. Betapa indahnya takwa mereka pada Allah. Nak masuk tu baca doa. Dan inilah yang tuan-tuan perempuan buat. Nak masuk masjid, masjid tempat elok, kita tak lupa sunnah Nabi. Misalnya
Allah maftah li abwaab rahmatik. Ya Allah ya Tuhan, bukakanlah kepadaku pintu-pintu rahmatku. Takkan masuk masjid tak dapat rahmat, tapi tetap bermunajat, tetap dimulakan dengan doa. Termasuklah kita nak masuk surah yang indah ni, yang penuh barakah ni. Saya tahu kita pakat buat, nak masuk dengan kaki kanan, nak keluar dengan kaki kiri. Masa duduk ni pun kita menghayati ilmu. Walaupun kalau semayang sunat, baca Quran pun dah dapat pahala. Kita buat macam-macam ibadat kerana kita benar-benar menghayati ajaran yang telah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bentuk semua ini akan menguntungkan kita bila mana kita faham. Terakhirnya, Ashabul Kahfi ni kenapa melarikan diri? Mereka lari daripada negeri yang jauh menuju ke negeri yang baru. Siapakah nama pemerintah tersebut mengikut setengah sumber Israiliyat? Israiliyat ni adalah sumber daripada Yahudi. Ada Yahudi yang boleh diambil, dinamakan ahli kitab yang beriman. Ada sumber yang tak boleh diambil apabila bertentangan dengan nas agama. Contohnya, yang tak boleh diambil daripada sumber Israiliyat, bahawasanya lorong menuju ke syurga tu penuh dengan duri, dengan ular-ular. Ini sumber Israiliyat yang tak sahih. Sumber Israiliyat macam mana kita nak tahu boleh diterima? Contohnya kita ambil daripada kitab Tafsir Ibn Kathir. Biasanya sudah disaring oleh Imam Ibn Kathir. Apabila suatu sumber riwayat itu datang daripada sahabat Nabi yang jelas namanya, nanti kita akan sampai perbincangan bab tu. Ada di kalangan ahli tafsir, dia kata, kita ambil tokoh tambah macam tu bukan satu kewajipan. Contoh yang masyhur, okay, dalam surah Yusuf ada cerita Nabi Yusuf berkahwin. Dia berkahwin dengan siapa? Kahwin dengan Zulaikha. Zulaikha ni datang pada sumber Israiliyat yang agak sahih kerana sahabat yang explain. Sahabat ni dia asal Yahudi, dia kata dulu tok guru kami Yahudi ni sebut nama ni, Nabi tak sebut. Berkata ulama seperti Syekh Sa'id Hawa dan begitu juga Syekh Said Qutub, mereka kata cerita macam ni Nabi tak kempen untuk kita cerita sekali, sekadar nak sebut tak apa. Artinya dalam kitab hadis, dalam kitab tafsir ataupun pekerjaan tafsir, kita tak pergi sebut Israiliyat pun tak mengapa, kerana Nabi tak sebut. Kerana semua Israel ini dia jalur dia panjang sangat, dia dah berlaku sebelum zaman Nabi. Kadang cerita tu tak betul pun. Oleh itu, kalau bab surah Yusuf, contoh ustaz tu cerita bahawasanya Nabi Yusuf dia berkahwin dengan seorang wanita yang tak diketahui namanya. Betul? Kalau dia nak sebut, Zulaikha merupakan pandangan, ada menyebut tetapi sumbernya daripada Israiliyat. Baik, terakhirnya, apa nama pemerintah itu? Ikut setengah sumber, Daqyanus. Ini sebagai cerita tambahan sahaja. Daqyanus ni tuan-tuan, dia asal ikut setengah pandangan dia Islam. Tapi bila mana dia berkuasa, semua orang dengar cakap dia. Dia belanja duit, semua orang takut pada dia, orang nak duit padanya. Lalu berlakunya kepadanya seperti mana berlaku pada Namrud, yang juga disebut Namrud. Inilah juga berlaku pada Fir'aun. Akhirnya dia kata aku ni Tuhan kerana aku ada banyak kelebihan. Dia buat majlis supaya rakyat sembahnya, tunduk padanya. Dalam majlis tersebut kelihatan anak muda tak mahu tunduk. InsyaAllah ta'ala pada kuliah akan datang kita akan sampai ayat itu. Akhirnya terdedahlah identiti pemuda ini yang tak mahu beriman kepadanya. Akhirnya Daqyanus bagi kata dua. Ringkasnya mereka pun terpaksa melarikan diri. Daqyanus teruskan misi untuk memburu pemuda-pemuda yang beriman tersebut. Kesimpulan kuliah pada malam ni yang pertama ialah di dalam Al-Quran terdapat banyak kisah-kisah yang ajaib. Benda ini benar-benar berlaku. Yang kedua, pengajaran daripada kuliah malam ini, dalam Al-Quran ada doa-doa yang boleh kita cabut, keluarkan untuk diamalkan. Manakala yang ketiga, betapa tingginya nilai iman Ashabul Kahfi, anak-anak muda. Mereka sanggup tinggal segala kesenangan kerana untuk membuktikan keimanan kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha
وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. استغفر